Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan saya hari ini, dan insya-Allah hari ini saya akan berkongsi sesuatu yang agak lain daripada biasa kita dengar. Okey, dan insya-Allah harap-harap dia jadi sebagai satu ilmu, sebagai satu pengajaran untuk kita semua insya-Allah. Biasa dengar tak orang kata gunakan perkataan sama ataupun sertu? Biasa dengar? So dalam masyarakat orang Islam di Malaysia, perkataan ini agak biasa bila rujuk kepada satu isu aja, iaitu pekakas yang pernah masak itu barang. Faham tak? Itu barang. Ataupun kerbau pendek. Ataupun orang kata kingzir. Okay? Now, perlu disamak atau disertu. So, biasanya masyarakat kita kefahaman kena buat begitu. So, bila isu ini jadikan suatu isu yang amat besar sekali sebenarnya bagi golongan yang memeluk agama Islam. Okey, so mereka rasa kadang-kadang ada di kalangan mereka rasa amat amat susah sikit. Mereka rasa macam banyak tekanan dari sudut ini. Sebab sebelum masuk Islam, mereka ni biasanya duduk bersama dengan keluarga yang gunakan pekakas, okey. Sejak kecil lagi gunakan pekakas itu sampai besar. Tapi tiba-tiba memeluk agama Islam pula. Okey, tiba-tiba memeluk agama Islam, diberitahu bahawa pekakas itu tak boleh digunakan. Sebab dia belum disamak atau disertu. Maka kalau nak duduk bersama dengan keluarga, perlu kita adakan satu set pekakas khas untuk kita sendiri. Nah, persoalan saya, macam apa perasaan mak bapak bila dengar dia memerlukan satu set pekakas yang baru? So kadang-kadang suatu penghinaan bagi keluarga mak bapak. Kamu dibesarkan dengan pekakas ini, tiba-tiba kamu memeluk agama Islam, pekakas ini pula tak boleh digunakan. Contohnya. So hari ini saya akan bincang sesuatu yang mungkin di luar daripada pengetahuan kita, tetapi tak apa, ini sebagai sekadar perkongsian. Ya, sekadar perkongsian. Dan sekiranya ada apa-apa pandangan, ada apa-apa teguran, amat dialu-alukan. Okey? So, mari kita mula dengan perbincangan tajuk hari ini, iaitu kita sebut tentang tadi samak dan sertu kan. Sebenarnya ceritanya mula daripada mana? Ceritanya mula daripada ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis ini, hadis sahih ya. Hadis ini sahih dan hadis ini ahad sebenarnya. Okey, tapi tak apa, lupakan perkataan ahad tu. Hadis sahih ni, okey, dia rujuk kepada anjing, dia kata adalah anjing. Hadis sahih ni sebut tentang bila anjing menjilat pekakas itu, maka sama atau sertulah pekakas itu sekali dengan tanah. Dia kata sekali dengan tanah dan 6 kali dengan air. Apa maksudnya? Basuhlah pekakas itu sekali dengan tanah dan basuhlah pekakas itu 6 kali dengan air. Itu maksudnya. Okey. Maka ini hadis sahih. Hadis ni sahih. Now, sekarang ni berdasarkan hadis inilah, okey, interpretasi ada beberapa di kalangan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka kita ada Hanafi, Maliki, kita ada Syafi'i, kita ada Hambali. Maka kita ada 4 mazhab yang utama ni. Mereka pandangan mereka, kefahaman mereka terhadap hadis ini, interpretasi berbeza. Contoh, kita mula dengan mazhab Syafi'i dulu, sebab Malaysia ni kan kita mengikut mazhab Syafi'i. So, kalau kita lihat mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ini, kefahaman mazhab Syafi'i mengenai hadis ini adalah mereka lihat hadis ini, anjing menjilat pekakas, maka perlu disamak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. So bagi mazhab Syafi'i, anjing ni najis berat. Tahu tak najis berat? Tak tahu. Kalau nak tahu berat ke ringan, ambil najis tu letak dalam air. Kalau dia tenggelam sampai bawah, itu yang berat. Kalau dia terapung, itu yang ringan. Kalau kat tengah-tengah tu sedanglah tu.
So, adakah itu maksudnya? Bukan. Najis berat, najis ringan ni dipanggil impurity. Okey? Impurity. So, bagi mazhab Syafi'i ni, anjing ni najis berat. Dan babi, mari kita tengok babi, bagi mazhab Syafi'i, anjing tu najis berat, babi lagi berat. Ini sekilo, ini 1,5 kilo. Kalau anjing perlu samak atau sertu sekali dengan tanah, 6 kali dengan air, dia berat, dia lagi berat, automatically dia perlu samak. Bererti metodologi, interpretasi datang daripada mazhab Syafi'i adalah gunakan metodologi dipanggil kias. Kias. So mereka kiaskan. So kalau anjing perlu samak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air, automatically babi perlu buat perkara yang sama. So itulah pandangan yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Belum habis, nanti saya akan kembali kepada Syafi'i lagi. Ini sekadar opening. Now, pandangan kedua pula daripada mazhab, kalau kita lihat di sini, ini mazhab Syafi'i ya. Kita lihat mazhab lain pula. Contohnya mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Nah, kedua-dua mazhab ini, Hanafi dan Hambali, okey, mereka lihat hadis ini sahih, no problem. Bagi mereka, tetapi bagi interpretasi mereka adalah hanya jilatan anjing saja yang perlu disamak tanah dan air. Sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Bagi mazhab Hanafi secara umum, Hambali secara umum. Kenapa mereka kata begitu? Sebab zaman Nabi Muhammad SAW ada anjing dan juga ada babi. Dan kalaulah babi perlu disamak, sekali dengan tanah, 6 kali dengan air, Nabi akan sebut, bila anjing dan babi menjilat perkakas itu, maka samaklah perkakas itu sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Tetapi Nabi tak masukkan nama babi. Maka bagi Hanafi dan Hambali, tak ada mengena dengan babi, hanya jilatan anjing saja yang perlu samak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Boleh faham ke? Sambung. Mazhab Maliki. Nah, kalau kita lihat mazhab Maliki ini, dia berbeza dengan Syafi'i menggunakan metodologi dipanggil kias. Hanafi, Hambali menggunakan nas ataupun dalil direct daripada hadis itu. Okey, tetapi Maliki pula dia lihat, dia menggunakan ayat Quran dulu, sebab ayat Quran adalah, kalau bila banding dengan hadis dengan Quran, hadis tak boleh override Quran. Maka Quran akan jadi kedudukan yang paling tinggi sekali. Dan dalam Quran sebut tentang binatang buruan. Biasanya dia punya hunter tu, okey, akan latih dia punya anjing tu, okey, dan dia akan lepaskan dia pergi memburu binatang lain. So kalau dia dapat menggigit seekor arnab contohnya, kadang-kadang sampai tongkok patah, kadang-kadang sampai mati pun, okey. Persoalan di sini, bila dia gigit binatang itu, gigit dia terkena tak isi binatang tu? Terkena tak? Air liur terkena tak? Okey. Tetapi dalam ayat Quran ini, dia tak sebut perlu disamak. Perlu disamak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Okey. So biasanya bila sudah dapat seekor, contohnya arnab, anjing tu dah memburu, biasanya mereka akan potong, cuci dan masak terus makan. Maksudnya apa? Maksudnya bagi mazhab Maliki, dua perkara di sini. Bagi mazhab Maliki, okey, hadis tak boleh override Quran. Itu yang pertama. So bagi mazhab Maliki pula, okey, kalau begitu berarti apa? Berarti bagi mazhab Maliki punya interpretasi hadis ini adalah bila anjing menjilat perkakas itu, samak sekali dengan tanah, 6 kali dengan air. Bagi mazhab Maliki itu sekadar cadangan, satu recommendation. Satu cadangan saja. Dia bukan sesuatu yang wajib. So bagi mazhab
Maliki adalah mustahab. Mustahab maksudnya digalakkan. Okey, tak, dia bukan wajib bagi mazhab Maliki. Yang kedua, bagi mazhab Maliki pula, isu ini kalau kita lihat, okey, dia berbeza dengan pandangan digunakan oleh mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i ini, okey, anjing ni najis kan? Najis berat kan? Tapi bagi mazhab Maliki, anjing tu bukan najis. Gigitan anjing, air liur anjing bukan najis bagi mazhab Maliki. Sebab tu tak basuh tanah dengan air. Nampak tak? Secara ringkas dulu, dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada 3 pandangan kan? Kalau Syafi'i gunakan qiyas. Hanafi Hanbali gunakan dalil. Okey, secara literal. Maliki pula lihat isu ini kena lihat kena lihat keseluruhan daripada Quran dulu, hadis dulu, dan mereka dapat lihat bahawa kalau kita lihat Quran dan hadis, kemudian mereka dapati bahawa dalam Quran tidak kata perlu samak, itu pertama. Okey, dalam Quran bila anjing tu menggigit binatang lain, dia tak kata, kalau tak kata perlu disamak tanah dan air, maksudnya dia bukan najis. Boleh faham ke? Okey, so ini secara ringkas dulu. Now, yang kedua yang kita kena bincang adalah dalam mazhab Syafi'i ini, dia juga ada khilaf. Boleh faham khilaf tak? Ada perbezaan pandangan. Okey, contohnya dalam mazhab Syafi'i, okey, kalau kita kenal Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i bukunya yang dikarang dipanggil Kitab Al-Um. Okey, kalau kita baca jilid nombor 1, muka surat 39 dan 40, dalam Kitab Al-Um tu, Imam Syafi'i kata, okey, bila sesuatu yang perlu disamak, Imam Syafi'i kata, contohnya jilatan anjing tu, dia kata 2 kau. 2 kau maksudnya 2 cara untuk menyucikan, 2 cara untuk membersihkan. Dan cara pertama disebut di sini, adalah disebut cara pertama samak dengan tanah dan air lah. Ni kita dah tahu kan. Cara kedua, dia kata gunakan sesuatu yang lebih bersih daripada tanah dan air. Maka dia buat bracket ni ataupun kurungan ni, dia kata sabun. Yang okey. Maka ada 2 pandangan. Okey. Now, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, kalau kita pegang kepada mazhab Syafi'i, no problem. Okey? Tak ada masalah. Now, persoalan sekarang, betul ke semua perkara yang semua perkakas yang terkena babi perlu disamak tanah dan air? Kalau kita pegang kepada pandangan itu, saya nak tanya soalan sikit lah. Biasa tak non-Muslim dan pergi makan kat restoran Muslim? Ini saya ringkaskan. Biasa kan? Kalau kedai Melayu, okey, biasa didatangi oleh orang-orang bukan Islam tak? Tapi orang bukan Islam ini, pagi dia makan apa? Mungkin dia makan wantan mi. Ada itu barang, ada ini barang. Tengah hari dia makan bak kut teh. Ada ini barang. Maksud, malam dia makan char kway teow. Ini pun ada. Kat bibir dia, kat gigi dia, kat lidah dia, semua ada tak minyak tu? So, bila dia pergi makan kat restoran Melayu, dia order nasi goreng kampung, tambah telur mata setengah masak. Dia ambil sudu, dia cedok nasi tu, macam mana dia masuk nasi tu dalam mulut dia? Cuba teka. Cina baling kan? Betul? Tak. Macam mana dia masuk? Dia masuk dalam mulut dia. Maka sudu tu terkena tak bibir dia? Sudu terkena tak lidah atau gigi dia? Terkena. Kena tak minyak babi? So, itu sudu garpu ni, dekat kedai Melayu ni, sama tak tanah dan air? Halo? Ada tak mana-mana kedai Melayu yang sama tanah dan air kalau Cina makan? Ada? Tak ada. Dia sama dengan apa? Pandangan yang kedua daripada Imam Syafi'i. Kita gunakan sabun kan? Biasa. Kalau minum, macam mana minum? Orang Cina pergi kedai Melayu minum. Kalau dia minum fresh orange, dia letak bibir tu, terkena tak cawan tu? Mungkin kamu kata dia gunakan straw. Betul? Straw lagi teruk. Tahu kenapa? Bila dia sedut, dia lepaskan sikit. Lagi banyak bawah semua kena habis. Halo? So, sama tak cawan tu?
Pernah tak kita jumpa doktor masa kita demam? Apa doktor letak kat bawah lidah kita? Yang termometer tu kan? Nak tengok temperature kita kan? Kalau dulu-dulu, sekarang ni letak kat kepala aja. Dulu-dulu letak dalam bawah lidah. Kita tahu tak, itu yang digunakan oleh doktor tu tak pernah sama. Dia mungkin you pergi orang yang ke 20,000. Yang telah masuk mulut orang bukan Islam kena minyak babi tu, lemak babi semua contohnya. Ada sama tak? Tak sama. Satu lagi. Pernah tak kamu pergi jumpa dentist, doktor gigi? Doktor gigi dia korek, kan buat scaling kan? Kerek, kerek. Yang pekakar-pekakar semua ni, ada sama tak? Tanah dan air. Kenapa kamu pergi? Kalau mesti mau tanah dan air. Bukan saja itu tau. Kadang-kadang dia terkorek-korek yang banyak kan gigi bila ada masalah. Dia banyak barang sangkut kat dalam kan. Bila dia korek-korek yang mungkin dapat yang najis yang sangat berat punya, ketul-ketul kecil-kecil semua kat dalam. Bayangkan dia dapat korek. Okey? Dan perkakas yang digunakan tu sama tak? Alat-alat yang digunakan tu sama tak? Maksud saya, dalam mazhab Syafi'i ini, okey, dia ada dua pandangan. Satu, perlu sama tanah dan air. Okey, sekali dengan tanah, 6 kali dengan air lah. Jangan bila saya sebut tanah dan air ni anggap saya kata Ibrahim kata gunakan tanah dan air. Tak, maksud saya rujuk kepada inilah. Satu lagi pandangan adalah gunakan sabun. Okey, maka bila orang masuk Islam, okey, kalau dia balik ke rumah keluarga bukan Islam, boleh tak dia gunakan pandangan nombor 2? Boleh ke tak boleh? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang balik rumah keluarga yang bukan Islam, ada makan khinzir, ada anjing dan sebagainya. Rasa-rasa mana satu pandangan lebih sesuai untuk orang yang masuk Islam? Mana satu pandangan lebih sesuai untuk mereka gunakan? Okey? Mana satu lebih sesuai? Kamu buat keputusan. So dalam Islam, di Malaysia tetap kita mengikut mazhab Syafi'i secara umum, tetapi bila sampai satu keadaan, satu isu yang mungkin Syafi'i ini tidak begitu menyelesaikan masalah, contoh, maka kita boleh switch gunakan pandangan mazhab lain untuk isu itu saja dan untuk satu jangka masa yang tertentu saja bagi golongan yang masuk Islam. Cara macam inilah kita boleh permudahkan kepada mereka yang masuk Islam. Mereka dalam masuk Islam kena bantah, kena halau, kena pukul. Tambahan lagi balik rumah, ini tak boleh, itu tak boleh, akan menjadikan keluarga sangat-sangat marahlah, sangat upset. Okey? So, bagi saya, bagi mereka yang lebih selesa dengan mazhab Syafi'i, teruskan. Okey? Teruskan mazhab Syafi'i, tapi ingat, mazhab Syafi'i ini ada dua pandangan. Tapi bagi mereka yang, kalau perlukan saya mengulas tadi itu, Kitab Al-Um tu jilid nombor 1 muka surat 39 dan 40, saya perlukan masa untuk mengulas itu. Dan saya tahu konteksnya, sekiranya perlukan. Okey? Dan selainnya, saya lihat, kalau kita boleh mempunyai kefahaman sedemikian, maka Islam akan jadi relax. So, kalau kita pilih pandangan Syafi'i, ingat, hormatilah pandangan Hanafi, Hambali dan Maliki. Kalau kita pilih pandangan ini untuk sementara, okey, maka kita hormatilah pandangan lain. Sebab hadis ini hadis ahad, hadis ini zanni. Dia terbuka untuk interpretasi. Maka itu semua ni akal manusia. Dia bukan wahyu. Maksudnya Quran secara jelas sebut tentang haram makan babi contohnya. Atau hadis secara jelas kata haramkan minum arak contohnya. So, dia bukan jelas, maka dia terbuka untuk interpretasi. Maksudnya, kesemua pandangan ini valid dalam bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka tak perlulah kita bergaduh-gaduh. Tak perlulah kita kata mana satu pandangan lebih elok, lebih hebat dan sebagainya. Sebenarnya ketiga-tiga pun bagus. Ketiga-tiga pun baik bagi saya. So, itulah yang saya boleh kongsikan hari ini. Wallahu alam. Jumpa lain kali. Assalamualaikum.